Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah mengurniakan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita memulakan kembali majlis tazkirah dan juga muzakarah kita. Dan saya rasa dah agak terlalu lama saya tak datang kemari semenjak PKP yang pertama dulu. Walaupun ada usaha-usaha untuk datang sini di atas jemputan, tetapi ada halangan-halangan yang tertentu, tangguh punya tangguh, sampailah malam ni. Alhamdulillah, bersyukur tengok sahabat-sahabat kita. Terbayang lagi ada beberapa orang sahabat kita yang tak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Mereka telah pergi mendahului kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal bakti mereka yang telah pergi dahulu daripada kita, sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan sunnah ini, amalan mereka diterima oleh Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan sebuah risalah kecil yang ada di tangan tuan-tuan. Hasil yang asalnya daripada sebuah risalah berbahasa Arab yang dikenali dengan khus aqidatan. Ambillah akidahmu. Jadi diterjemahkan asalnya daripada risalah di dalam bahasa Arab, ambillah akidahmu. Sebab apa saya mengambil ataupun saya memilih risalah kecil ini untuk menjadi bahan perbincangan? Yang pertama, dia mudah ataupun cepat untuk kita khatam. Sebab kuliah kita berkaitan dengan buku-buku ataupun kitab-kitab ni sebulan sekali. Kalau maknanya jadual saya sebulan sekali. Kalau kita guna kitab-kitab yang besar, tak tahu bila nak habis. Jadi rugilah. Jadi kitab-kitab yang besar tu saya mengajar di sekolah. Yang kedua, secara kebetulan, sebab apa kitab ini menjadi pilihan, saya tahun pertama bila saya sampai di Peshawar dulu, saya belajar kitab ni. Sebelum tu kita dah belajar lah kan di pondok akidah secara falsafah, ilmu kalam ni. Macam-macam kitab kita belajar, Aqidatul Najin, Risalah Tauhid, Matan Jaharah dan sebagainya. Bila saya baca, saya belajar dan saya tengok kitab ni, saya terpaku, terkejut. Suatu risalah yang sangat kecil tetapi padat, penuh dengan dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang membahaskan isu akidah. Itu di antara sebab saya pilih kitab ini. Yang ketiga tuan-tuan, antara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat kepada Allah. Ibadat ni seperti kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji, kita berzikir, kita baca Quran. Itu ibadat kan? Antara ibadat yang kita persembahkan kepada Allah dengan mengenal Allah, yang mana paling penting? Ini soalan-soalan yang saya lontarkan ini, tuan-tuan kena jawab. Tak jawab depan saya, jawab dalam hati. Bukan jawab di hadapan Allah, jawab dalam hati. Rasa-rasa semua orang boleh jawab. Antara sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadat dengan mengenal Allah, yang mana paling penting? Semua orang boleh jawab mengenal Allah. Kalau sembahyang kita kata penting, bab sembahyang yang lebih rendah daripada akidah, dia penting tetapi dia bawah daripada akidah. Tanpa mengenali Allah, segala ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah. Kita sembah siapa? Ya ayuhan nasu abudu rabbakum
Wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Kita tak kenal, macam mana kita sembah? Jadi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadat dengan ayat akidah, yang mana turun dulu? Ayat akidah. Dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di bumi Mekah ini, dia banyak berkaitan dengan apa? Dengan akidah daripada ibadat. Sebab itu di dalam kitab tauhid menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal di dalam urusan agama ini kena kenal Allah Ta'ala dulu, baru kita sembah. Nak sembah apa? Yang disembah kita tak kenal. Nak menunjukkan kepada kita akidah dulu sebelum ibadat. Sembahyang penting. Tetapi sebab apa kita sembahyang? Tadi kita dah sebut akidah lebih penting daripada ibadat. Kita ambil contoh sembahyang. Sebab apa kita sembahyang? Sebab Allah Ta'ala suruh. Betul ke Allah Ta'ala suruh kita sembahyang? Betul ke lah. Aqimus solah. Dirikan sembahyang. Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam ini kerana ada dalil daripada Quran dan juga daripada hadis. Hadis mempericikan 5 waktu. Tiap-tiap tahun kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Sebab apa puasa? Kadang-kadang orang tak tahan sakit perut, gastrik pun dia memaksa diri dia puasa juga. Kenapa puasa? Kerana Allah Ta'ala suruh. Ada dalil tak dalam Quran? Ada. Kutiba alaikumus-shiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Menunaikan haji. Habis duit puluh-puluh ribu kan. Simpan duit daripada sejak muda, sejak zaman usia dia muda lagi nak simpan duit untuk melayakkan dia, membolehkan dia pergi haji. Sebab apa nak kena pergi haji ni? Ada dalil ke dalam Quran? Ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu menunaikan haji dan juga umrah kerana Allah. Saya nak buat kesimpulan di sini. Kalau sembahyang, puasa, zakat, haji ada dalil dalam Quran, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih penting daripada ibadat, ada dalil tak dalam Quran? Mengenal Allah, ada dalil tak dalam Quran? Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi supaya Nabi memperkenalkan siapa Allah. Tiba-tiba ada pihak, ada orang kata tak perlu Quran, tak perlu hadis untuk mengenal Allah. Sedangkan sembahyang pun perlu ada dalil dalam Quran, perlu ada dalil dalam hadis, zakat, haji dan sebagainya. Mukadimah ni saya bagi panjang sikit sebab kitab ni nipis ya tuan-tuan. Saya pernah buat daurah, tuan-tuan sebagainya ada ikuti. Satu hari boleh habis, daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Satu hari boleh habis. Yang ni kita nak bagi secara detail sikit. Sebab tu kita mengambil masa beberapa siri. Jadi kalau sekiranya sembahyang, puasa, zakat, haji yang kedudukan wajibnya penting lebih bawah daripada akidah pun ada dalil dalam Quran hadis. Bagaimana mungkin nak mengenal Allah tidak ada dalil? Yang kita terpaksa mencari buku-buku, kitab-kitab nak mempelajari masalah akidah ini untuk mengenal Allah. Mengambil kitab-kitab yang banyak, rojokan yang banyak. Sebab itu kita nak ajak masyarakat kembali kepada akidah Quran dan hadis. Sesuatu yang disisbatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita isbat. Isbat apa makna? Terima. Sesuatu yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran tentang diri dia, kita kena nafi, tolak. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Nabi, kita terima. Apa yang ditolak oleh Nabi tentang Allah, kita pun tolak. Kalau kita tak buat macam tu, kita telah membuat satu andaian terhadap Allah. Kalau kita tidak mengisbatkan, isbat saya sebut tadi apa dia, kita terima, tidak mengisbatkan tentang Allah, tidak mengisbatkan sebagaimana yang diisbatkan oleh Allah dan Rasul, tidak menafikan sebagaimana yang dinafi oleh Allah dan Rasul, maka kita telah membuat satu andaian tentang Allah. Kita kata Allah Ta'ala ni begini. Bila kita kata begini, ada dalil tak dalam Quran yang Allah Ta'ala kata begitu tentang diri dia? Nabi ada sebut tak dalam hadis tentang diri Allah yang kamu kata begini itu, Allah Ta'ala ni macam ni, Allah Ta'ala ni macam ni, ada dalil tak daripada Quran dan hadis? Di zaman sahabat, zaman Nabi dan zaman sahabat, mana banyak kitab tauhid. Zaman tabi'in pun sama, tak banyak kitab-kitab akidah ni. Tetapi antara mereka dengan kita, siapa yang paling kenal Allah?
Antara mereka dengan kita, siapa paling kenal Allah? Semua orang jawab, mereka lah paling kenal Allah. Daripada mana dalil? Yang tu kita nak tekan kepada malam ini. Sebab di sana, orang akan membuat berbagai-bagai andaian tentang Allah. Bila kita berbeza dengan andaian mereka, mereka kata pegangan kita salah. Allah Ta'ala sebut di dalam beberapa ayat Al-Quran, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu berkata terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang kita tahu. Jangan kamu berkata sesuatu terhadap Allah perkara yang kamu tak tahu. Jadi menafikan jihad dan makan. Selepas daripada ni kita akan jumpa bab yang berikutnya. Benda tu ada tak sebut dalam Quran? Kita nak nafi tentang Allah, mesti benda tu ada dalam Quran. Nak isbat tentang Allah, mesti perkara itu ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, sebab apa kita buku ini menjadi pilihan? Membezakan akidah yang berasaskan kepada falsafah dan juga ilmu kalam dengan akidah Quran dan hadis. Itu antara sebabnya. Akidah, yakni pegangan. Kita nak bezakan akidah yang Quran sebut macam mana, yang Nabi sebut macam mana, dengan akidah falsafah ataupun akidah ilmu kalam. Biar boleh beza. Sebahagian orang tak boleh nak beza. Hak mana akidah Quran hadisnya? Dia ingat sama sahaja. Akidah ni sama. Pegangan itu sama. Yang kelima, mampu menjawab tuduhan. Bila kita belajar kitab yang risalah yang walaupun kecil, insya-Allah mampu menjawab tuduhan-tuduhan daripada pihak-pihak yang tertentu tentang pegangan akidah salaf. Salah satu contoh, baru-baru ni ada viral. Bila adalah salah seorang daripada ustaz sunnah diwawakan akan dilantik menjadi mufti Perak. Ada pihak tertentu ni, orang Kelantan kata geger habis. Woyo hono susah hati, cemas. Jadi adalah individu-individu tertentu ini buat mengemukakan alasan kenapa tak nak ustaz ini ataupun yang ustaz yang sealiran dengannya menjadi mufti Perak. Sedangkan hak memilih jawatan mufti ini hak siapa? Semua negeri kan? Sekadar bagi pandangan boleh tapi nak desak, biadab tak biadab dengan sultan? Kena pilih yang macam ni, yang kami nak. Kena pilih yang macam ni, yang kami nak. Oh, kamu nak ajar sultan? Kamu siapa? Yang kedua, Sultan Perak ni ada PhD. Pertama, dia kuasa sebagai sultan. Yang keduanya, dia ada PhD, dia tahulah nak pilih siapa. Terpulang. Kita nak pergi ajar dia pula. Yang ketiga, dia ada penasihat dia. Jadi seolah-olah mengarah. Mesti nak pilih ciri-ciri dia macam ni. Lalu yang saya sedih, pihak ini mengemukakan tuduhan fitnah. Di antara sebab mereka menolak ada individu ataupun mana-mana pihak yang bakal dilantik menjadi mufti ini, antara yang ketara mereka menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah apa makna? Mereka mengatakan Allah berjisim. Kalau hadirin hadirat mengikuti kuliah saya, banyak kali saya ulang, banyak kali saya sebut, menjisimkan Allah, menganggap Allah Ta'ala itu berjisim seperti makhluk. Ada tak di Malaysia ini, khususnya di Malaysia lah kita kata, mana-mana orang Islam mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk? Ada tak? Ada tak? Kalau ada, sebut siapa individu tersebut, siapa pihak tersebut, dan buat laporan dia telah menyamakan Allah dengan baharu, maka dia kafir. Bila menganggap individu ataupun pihak menjisimkan Allah, automatik dia kafir. Maknanya kamu telah mengkafirkan orang. Kamu telah mengkafirkan orang. Menjisimkan, tajsim, sifat zat Allah seperti tangan, kaki, muka. Bila kita belajar akidah, kita kata sifat tangan, sifat muka, sifat nuzul. Bukan kita kata Allah ada anggota tangan.
Bila kata ada anggota tangan, anggota duduk pada jisim, maka itulah yang dipanggil mujassimah. Kita kena sifat. Sebab itu ulama-ulama salaf, kalau kita baca di dalam kitab apa dia, Imam Baihaqi, Asma' was Sifat, Akidah Ahli Hadis, Akidah Salaf dan juga Ahli Hadis, baca kitab, semua kitab-kitab yang berpegang dengan akidah salaf ini, mereka membahaskan ayat mutasyabihat ini dalam bab apa? Ayatul sifat. Mereka membahaskan sifat, bukan anggota. Mereka pihak ini menuduh orang mengatakan anggota. Dan yang saya tak pernah dengar, baru ni bila saya baca edaran ini, mereka sebut Allah Ta'ala, pihak W ini mengatakan Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada mulut. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada pihak mengatakan Allah Ta'ala ada mulut. Sebab apa mereka tuduh begitu? Sebab ada pihak mengatakan Allah Ta'ala kalam. Sifat kalam, ada sifat kalam, bercakap. Oh, kalau bercakap, percakapan melalui apa? Siapa yang sebut tu? Ha? Siapa yang sebut tu? Bila kata bercakap, mesti bercakap dengan mulut. Kalau begitu, mereka menerima tak Allah Ta'ala bersifat sama, mendengar? Sifat melihat. Terima tak? Sama basar kalam. Adakah bila kita kata mendengar dengan telinga? Bila kita melihat, adakah Allah Ta'ala melihat sebagaimana melihatnya makhluk, iaitu melihat dengan mata? Adakah dianggap begitu? Tidak kan? Begitu juga kita kata berkata-kata. Ini andaian-andaian daripada mereka letakkan andaian tu atas kepala orang. Mereka buat andaian, mereka buat satu tuduhan, lalu letak tuduhan dan andaian tu, demo ni kata macam ni. Demo ni kata macam ni. Padahal dia yang kata. Pening tuan-tuan. Bukan jalan-jalan orang ke. Kalau nak ikut sorban besar pada sorban saya lagi. Sekarang ni dah jadi trend. Seronok di Malaysia ni. Mula-mula diangkat menjadi tok guru. Lama sikit mengajar jadi ulama. Bila kita bangkang ulama. Tak boleh. Sebab tu saya tampil untuk jawab salah. Bila kita bangkang, kita kata mula-mula diangkat sebagai tok guru, kita bangkang ulama. Mana boleh bangkang ulama? Al ulama'u warasatul anbiya. Kamu bangkang pewaris Nabi. Sedangkan apa yang mereka sampaikan bukan ilmu yang diwarisi oleh Nabi SAW. Suatu ilmu andaian. Berani mereka tuduh pihak lain mengatakan Allah Ta'ala ada mulut. Padahalnya mereka buat satu andaian. Banyaklah. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam YouTube, Facebook sekarang ni, Allah, kesian orang Islam kita hak duk mengaji. Hak tak mengaji tu satu hal, hak duk mengaji pun jadi berbelit, jadi pening. Angkara individu-individu yang macam ni, yang tak amanah menyampaikan ilmu, dan kemungkinan besar juga mereka sendiri tak faham. Mereka membuat tuduhan kepada orang. Yang terakhir ni, satu video yang saya tengok, kalau mengajar ni 4 mazhab, berbagai-bagai mazhab, jadi berbelit habis. Dia buat andaian macam tu. Bila berbelit, contohnya takbir, dia kata Allah, takbir satu mazhab pegang macam ni, mazhab lain pula takbir macam ni. Akhirnya jadi berbelit, dia kata berguling-guling tak jadi sembahyang. Dia buat satu andaian. Dia tuduh ada orang buat macam tu. Cuba kemukakan bukti mazhab mana sembahyang macam ni. Semua mazhab takbir sama ada sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan bau. Dia kata ada mazhab sampai macam ni, dah campur 4 mazhab, ada macam ni, ada macam ni, ada macam ni, macam ni. Dia reka. Sampai berguling-guling, dia kata akhirnya sembahyang tak jadi. Ini kesan belajar banyak mazhab. Saya belajar di Pakistan 4 mazhab, 2 daripada 4 mazhab, tak ada Maulana berguling dalam kuliah kerana campur mazhab. Dibuat satu rekaan, dia tuduh. Tapi orang boleh terima, tuan-tuan. Ramai pula tengok, suka. Bila orang kritik dia, ada pula orang-orang deben nak defend dia. Tu yang jadi masyarakat jadi keliru habis. Karena individu yang macam ni terlalu banyak. Mereka menyebarkan maklumat, orang telan. Sebab apa? Tok Guru ni ulama ni pewaris Nabi, mana boleh bangkang. Akhirnya kalau orang Perak kata apa, memanjang air lah buat benda yang salah. Tak ada individu ataupun pihak yang tampil untuk memperbetulkan kesilapan. Okey tuan-tuan, itu baru mukadimah kan. Sebab setahun lebih tak mari sini.
Sudah tentulah mukadimah tu kena panjang sikit. Okey, tuan-tuan tengok. Terjemahan ni mungkin agak sedikit berbeza dengan buku yang ada di hadapan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fahadhihi as'ilatun hammatun fil aqidati ujibu 'alaiha ma'a zikri dalili minal qur'ani wal hadithi liyatma'innal qari ila sihhatil jawabi. لأن عقيدة التوحيد أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لله تعالى. Sungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan kepadanya Allah, dan memohon ampun kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah daripada kejelekan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tiada ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tidak ada kesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, yakni bagi Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, yakni Rasulullah. Amma ba'du. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting dalam masalah akidah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menyebut dalil daripada Quran dan hadis. Yang ni yang kita nak ni. Supaya para pembaca merasa tenteram dengan kesahihan jawapan, kerana akidah tauhid adalah perkara yang sangat penting. Kerana akidah tauhid itu adalah merupakan asas yang sangat penting untuk kebahagiaan dunia, untuk kebahagiaan kepada manusia dunia dan juga akhirat. Dan Allah lah, aku pohon agar menjadikan tulisan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadi ikhlas untuk Allah Ta'ala. Penulis buku ni siapa dia, nama dia? Muhammad Benjamin Zainul. Kalau kita tengok dalam teks bahasa Arab tu, innal hamda kan, sesungguhnya segala puji lillah, bagi Allah. Sepintas lalu kita selalu dihuraikan dan disyarahkan masalah puji. Puji-pujian itu terbahagi kepada berapa? 4. Puji makhluk sama makhluk. Sebab apa sama-sama makhluk ni dia puji? Golongan pihak ataupun orang yang dipuji, sebab apa orang puji dia? Mana-mana pihak, mana-mana individu orang puji dia sebab apa? Sudah tentu dia ada kelebihan, sebab tu orang puji dia. Puji Allah terhadap hamba-Nya. Orang-orang yang beriman dipuji oleh Allah Ta'ala. Puji makhluk sama makhluk, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji Allah kepada Allah. 4 puji-pujian kan. Semua pujian-pujian yang 4 itu semuanya kembali kepada Allah. Kita sebagai manusia, sebab apa kita tak layak menerima pujian? Bila orang puji kita, sebab ada kelebihan. Kelebihan itu siapa bagi? Allah. Sebab tu bila orang puji kita dengan sesuatu kelebihan yang mungkin dia rasa ada kelebihan, kita jangan seronok. Kita kena sebut alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan segala terima kasih syukur itu bagi Allah. Sebab tak layak kita terima pujian. Sebab apa tak layak? Puji itu ada kebaikan, kelebihan, tetapi siapa yang bagi kebaikan dan kelebihan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Kami memuji akannya, meminta pertolongan kepadanya. Di sini kita kena jelas. Isti'anah, pertamanya isti'anah, istighatsah dan isti'azah. Benda berbeza. Minta tolong juga.
Sebab ada orang sebut, mungkin dia tak jelas masalah ni. Isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Saya yakin dia tak jelas. Kalau minta pertolongan kepada orang yang hidup pun boleh, orang yang mati lagi boleh. Sebab orang yang mati ni tak makan tak minum, kata dia. Lagi layak, lagi mampu dia nak tolong orang bila orang minta. Sebab dia tak makan tak minum dah, dia tidak ada tanggungjawab dunia. Dia tak faham. Kalau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, kita minta tolong daripada kejahatan makhluk, dipanggil isti'adzah. Kalau istighatsah, kita minta tolong ketika berada di dalam kesulitan. Siapa yang boleh bagi pertolongan? Allah. Kalau isti'anah, kita tengok keadaan. Kalau kita pancat tayar kereta ke, kita nak angkat sesuatu yang berat, kita tak mampu, kita minta tolong orang, syirik ke tak syirik? Tak syirik lah. Itu dipanggil isti'anah, bukan istighatsah, bukan isti'adzah. Oh, dia kata kalau minta tolong Cina, boleh minta tolong. Lepas tu nak minta tolong orang angkat berat boleh, minta tolong orang mati jadi syirik. Ada individu ni kata kalau gitu minta tolong orang ni syirik ya. Sebab kita kata kalau minta tolong kepada orang mati ni boleh jadi syirik, dia kata minta tolong kepada orang hidup pun syirik juga. Dia tak boleh beza tiga. Sebab tu kena mengaji akidah. Tak tahulah betul-betul yang mengaji ke tak. Dia tak boleh beza tiga ni. Minta tolong-tolong biasa ni dipanggil apa? Dia isti'anah. Itu sesuatu yang manusia boleh tolong, kita minta tolong lah. Yang kedua, manusia itu mesti hadir. Kalau manusia tu duduk Kuala Lumpur, duduk Baghdad, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku minta tolong. Itu tak boleh. Sebab dalam keadaan dia sendiri tak mampu nak tolong, pertamanya dia pun tak ada. Dia dah, contohnya minta tolong pada orang yang mati, ataupun orang tu orang hidup tapi duduk jauh daripada kita, dia tak dengar pun seruan panggilan kita, maka yang tu tak boleh. Kita kena beza apa maksud pertolongan. Wa nastaghfiruhu, kita minta ampun sentiasa. Kenapa dia gunakan fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' ni alif nun ya ta, ana itu kan, alif nun ya ta. Alif untuk saya, astaghfiru. Nun untuk kami, ta untuk kamu, ya untuk dia. Sebab minta tolong ini dan juga minta ampun kena sentiasa. Kan Nabi SAW ada riwayat menyebut Nabi selalu istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada riwayat yang kata ada 70 kan, 70 kali. Hadis yang sahih. 100 pun sahih juga. Dalam keadaan Nabi maksum. Kita yang tidak terpelihara daripada kesalahan dan juga dosa, lebih-lebih lagi kena banyak beristighfar kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Tadi kita terjemah secara keseluruhan, kita terjemah secara lafziah. Dan kita minta tolong dengan Allah Ta'ala daripada syurur. Syarrani syurur. Daripada kejahatan-kejahatan diri kita. Kejahatan ni kita buat sesuatu kejahatan yang dapat memudaratkan diri kita dan juga memudaratkan orang lain. Dalam surah Falaq tu ayat apa? Allah Ta'ala sebut tentang apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarr, kejahatan. Kejahatan di situ apa dia? Kejahatan yang dapat memusnahkan diri kita dan kejahatan yang dapat memusnahkan orang lain. Itu dia panggil syarrun. Ada, dan juga kita minta tolong kepada Allah Ta'ala wasayyiati a'malina. Sayyiat ni maknanya kesalahan-kesalahan kecil. Tadi kesalahan yang besar. Minta tolong juga supaya Allah Ta'ala jadikan diri kita ni ada kekuatan untuk berlindung daripada kejahatan-kejahatan yang besar, daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Ataupun dan juga kesalahan yang kecil. Tak kira salah besar, salah kecil, semua kena minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya pelihara diri kita. Sayyiat ini sesuatu kesalahan yang dilakukan tidaklah menyebabkan seseorang itu dikenakan, dijatuhkan dosa yang besar, dihukum sebagai pelaku yang melakukan dosa besar. Kesalahan-kesalahan yang kecil, sayyiat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kamu buat
apa benda yang kita buat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, kita mengaji dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu dipanggil sayyiat. Dalam Quran ni dia ada beza. Syarun apa dia? Sayyiat apa dia? Kalau kita tengok terjemahan semua dia letak kesalahan-kesalahan. Dia letak dosa belaka kan? Dosa ni dia ada tahap dia ada peringkat dia. Jadi sebab itu ada hadis Nabi SAW. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Bila kita berwuduk, sebagaimana wuduk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, lalu kita berjalan ke masjid, setiap satu langkah kita akan memperolehi satu pahala. Dalam waktu yang sama digugurkan dosa. Begitulah berikutnya langkah kedua, naik dapat 2 pahala. Dalam waktu yang sama digugurkan dosa. Dosa-dosa yang gugur dengan sebab ibadat adalah dosa-dosa kecil. Tak payah bertaubat. Dengan kita melakukan ibadat amalan-amalan ini, dosa-dosa kecil akan digugurkan. Itu yang dipanggil sayyiat tu. Itu yang dipanggil sayyiat. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia, fala mudillahu, fala mudillalahu, tidak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Sekiranya kita berpegang teguh dengan akidah Islamiah yang berlandaskan kepada Quran dan hadis, tiba-tiba ada pihak ataupun ada orang kata kita sesat, kita jadi sesat tak? Sebab dia kata di sini, siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa-siapa pun tak boleh menyesatkan dia. Bukan nak menuduh dia sesat, nak disesatkan pun tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah bagi petunjuk kepada dia. Sebab tu kita kena jelas akidah kita mesti bersumberkan Quran dan Sunnah supaya tak sesat. Bukan setakat maknanya nak menuduh dia sesat. Orang nak menghukum dia sesat pun tak boleh. Wa may yudlil, sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, fala hadiyalah, tak ada siapa pun yang boleh bagi petunjuk kepada dia. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sesat dan juga hidayah dan sesat ini atas hukuman orang ke ataupun hukuman Allah, atas penilaian orang ke ataupun penilaian Allah. Dalam dunia ni banyak tuduh-menuduh, orang kata orang ni sesat, orang pula tuduh dia sesat balik. Jadi sesat dan dapat petunjuk ni atas dakwaan orang ke ataupun suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila kita faham macam ni, tak heranlah siapa-siapa nak kata kita sesat. Sebab yang sesat itu adalah hukuman daripada Allah, bukan disebabkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa-siapa pun tak boleh nak menyesatkan dia. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada siapa yang boleh memberi dia petunjuk. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Tiada Tuhan di sini maknanya apa dia? Ilahun ma'bud, Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hak duk sembah tu, maka tak layaklah dipanggil sebagai Tuhan. Dipanggil Tuhan Ilahul Haq. Tuhan di sini dia ada 2, Ilahul Haq wa Ilahul Batil. Tuhan yang sebenar siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ilahul Batil, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Hadirin sekalian, kenapa kita panggil Tuhan juga Tok Kong ni? Berhala, Tok Kong, matahari, bintang yang disembah oleh orang bukan Islam, kenapa kita panggil Tuhan juga? Sebab apa? Kadang-kadang orang ni dia tak faham, dia tak boleh sebut Tuhan, dia bukan Tuhan. Allah Ta'ala sebut Tuhan. Sebab tu saya sebut dalam mukadimah tadi, kena faham akidah melalui Quran. Allah Ta'ala sebut mereka Tuhan. Cuma ada 2, Ilahul Haq, Tuhan yang benar. Yang kedua, Ilahul Batil, Tuhan yang salah. Tuhan juga. Apa makna Tuhan? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad,
Adakah kamu tidak melihat, kamu memerhatikan ada orang, ada manusia yang menganggap, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Apa maksud? Kamu tak tahu ke? Ada di kalangan manusia ni menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah Ta'ala sendiri sebut. Kerana apa? Kerana dia bertuhankan kepada hawa nafsu. Bila Tuhan, bila kita kata Allah Ta'ala Tuhan kita, maka segala perintah, arahan daripada Allah Ta'ala kita turuti, kita patuhi. Maknanya kita telah bertuhankan Allah. Sebaliknya ada di kalangan manusia, dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Apa yang didorong, apa yang diwaswaskan, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, apa yang dicetuskan oleh hawa nafsu, dia ikut. Maka dia telah bertuhankan kepada hawa nafsu. Hawa nafsu juga dipanggil Tuhan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah Ta'ala mengutuskan Nuh kepada kaum dia, dan Nuh kata apa? Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah Ta'ala rakamkan cerita ni dalam Quran. Nuh kata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kamu Tuhan-Tuhannya, Tuhan-Tuhan hak duk sembah tu, hak berhala-berhala tu. Nabi Nuh pun sebut Tuhan juga tu. Allah Ta'ala pun kata berhala juga Tuhan. Tetapi ilahul batil, malakum min ilahin. Ilahin tu pula dipanggil isim nakirah. Mana-mana Tuhan? Illallah. Hak tu isbat dia panggil. Tolak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir tu. Hak tu nafi. Yang diisbatkan, yang diiyakan adalah Allah. Kesimpulan, maka makna Tuhan sesuatu yang disembah. Semua Tuhan. Cuma Tuhan mana yang kita nak, yang nak diiktiraf adalah Tuhan Khaliq. Di antara ciri dan sifat Tuhan adalah mencipta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Allah Ta'ala suruh sembah Tuhan. Jadi orang kafir kata Tuhan yang macam mana hak kami sembah ni bukan Tuhan. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi sampaikan kepada umat, kepada kaum dia, supaya sembah Tuhan. Hak kami sembah ni bukan Tuhan. Berhala, tokong, hak kami sembah ni bukan Tuhan ke? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendedahkan tentang ciri ketuhanan ataupun sifat ketuhanan. Sifat yang pertama, allazi khalaqakum, yang menjadikan kamu. Tuhan itu sifat dia mencipta. Ni habis. Padan dengan satu tu ya. Matahari, berhala, bintang, tokong hak kamu sembah tu, adakah dia boleh mencipta? Jadikan alam ini, jadikan bumi ini, matahari, bintang, bahkan rezeki kamu pun dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak mencipta. Jadi bila tidak bersifat dengan sifat mencipta, menjadikan, maka ternafi sifat ketuhanan. Senang je nak kenal Allah Ta'ala melalui Quran ni, tak jadi berbelit. Mengaji kadang-kadang sampai 20 tahun tauhid akidah ni, 20 tahun, 30 tahun berbelit-belit hurai masalah akidah. Bila orang tak faham, dia kata tu penting tuan-tuan mengaji. Dia hurai macam mana orang sampai berkeduk dia ni. Yang duduk dalam majlis 50 tahun, 60 tahun ni, pening daripada zaman dia muda lagi belajar sampai ketua tak faham-faham. Kesian kat orang belajar akidah. Malam ni insya-Allah tuan-tuan kita bagi mudah je, sebab tujuan kita belajar akidah untuk kenal Allah, tapi belajar 20 tahun tak kenal Allah Ta'ala. Jadi berbelit-belit hanya memahami istilah-istilah di dalam buku-buku akidah. Allah Ta'ala tak kenal sampai ke sudah. Rugi tak rugi? 20 tahun, 30 tahun belajar memang rugi tuan-tuan. Jadi bila kita kembali kepada akidah Quran dan hadis ni kan senang faham. Jadi Tuhan itu bersifat dengan mencipta.
Jadi ternapilah Tuhan-Tuhan yang lain. La syarikalah, maka tidak ada syirik. Tuhan ini tidak berbilang. Tuhan ini satu. Mana boleh sebut satu, dia esa. Itulah kena ngaji Quran. Mana boleh Allah Ta'ala sebut satu. Satu boleh dibahagikan, 1/2, 1/3. Allah Ta'ala esa. Ni tak itulah tak mengaji. Tak mengaji sifat 20. Dah merapu dia kata. Sebab qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala esa, bukan satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Jangan hafal qul Allah aja. Jangan hafal qul Allah. Ngaji qul Allah je hafal. Ayat-ayat lain tak hafal. Lepas tu duk goreng orang kampung. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Wahid berapa? 10 ke? Kenapa malam ni bagi semangat tu? Sebab lama tak jumpa tuan-tuan ni. Jadi pelik malam ni. Saya rasa pelik. Kita minum dulu. Jadi pihak lain berbab akidah memang dia macam tu juga kan. Dia nak ajar kepada akidah dia tu. Dia pun cakap macam tu juga. Kita ni nak ajar orang pada akidah Quran, kena tegas juga. Di antara sebab jadi berbalah ni, ada orang ataupun kalau kita sebut Allah Tuhan tu satu, dia marah. Saya pernah tengah mengajar. Saya pernah mengajar di satu taman. Saya tak nak cerita taman mana. Saya kata Allah Ta'ala tu satu, tidak berbilang. Dia kata apa mengaji akidah macam tu? Rosak akidah dia kata. Dia duduk sebelah ni. Buat live tu. Dia kata rosak akidah dia kata. Kata Allah Ta'ala satu. Sebab tu sebelum mengajar ni, dia ajar pula kan. Sebelum mengajar ni kena mengaji dulu sifat 20. Dia baca lah qul huwallahu ahad. Saya tanya balik. Ada tak pernah jumpa dalam Quran wa ilahukum ilahun wahid? Dah tercengang. Sebab tu nak kenal apa pun semua sumber Quran. Asas dia. Lepas tu tak apalah mengajilah kitab-kitab banyak mana pun, Quran dulu kena faham. Kalau akidah Quran tak faham, jadi bercelaru lah. Kefahaman jadi bercelaru. Tu sebab tu kita kena kembali kepada akidah Quran dan hadis. Dia kata tidak ada syirik. Tidak ada sekutu. Tidak berbilang. Sebab itu ada agama-agama yang Tuhan ada yang 20, 30, 100 sebab pakai andaian kan. Ada agama kata Tuhan ada 20. Hal lain pula ada sampai 70. Ada kata sampai 300. Sebab semua orang boleh buat andaian. Sebab tu akidah berdasarkan kepada andaian ni tak kemas, tak kuat dan tak betul pun. Kita nak akidah yang berdasarkan kepada fakta, kepada dalil dan juga hujah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Apa makna bersaksi tuan-tuan? Aku bersaksi. Kalau kita baca di dalam kitab Usulul Da'wah yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan, kemas di huraian maknanya asyhadu tu apa makna? Saya sangat tertarik bila baca buku tu. Walaupun dalam huraian kitab-kitab lain pun hebat, tapi dalam kitab tu jadi orang Kelantan kata menyakut molek. Asyhadu apa makna? Asyhadu maknanya ana a'lamu, aku tahu. Ana a'tarifu, aku mengiktiraf. Ana atayaqqanu, aku yakin. Ana akiru, aku akur. Tiada Tuhan yang sebenar-benar layak disembah melainkan Allah. Bukan kita duk angkat saja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa makna asyhadu tu? Asyhadu tu apa makna? Kena ajar asyhadu tu dulu sebelum nak ajar benda-benda lain. Asyhadu maknanya aku tahu, aku faham, aku yakin, aku iktiraf tak ada Tuhan lain daripada Allah. Tuhan yang layak disembah. Hak tak layak disembah tu banyaklah. Hak layak disembah. Dan aku yakin, aku faham, aku sedar, aku iktiraf bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu maknanya asyhadu. Asyhadu tu maknanya aku bersaksi. Kita hanya terjemah satu makna je kan. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau orang masuk Islam kan. Cuba sekali-sekala orang nak masuk Islam dekat kita ni, kita sebut, kita ajar dia asyhadu an la ilaha illallah ni, aku iktiraf bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Taala.
Aku yakin, aku akur bahawa tiada Tuhan yang semua melainkan Allah Ta'ala. Hak duk dengar tu rasa pelik tak? Kalau kita ajar orang ucap masuk Islam macam tu, cara kita ajar, orang kata betul tak? Hak duk keliling tu confirm kata kita tak betul. Yang dia belajar daripada kecil ni, aku naik saksi. Naik saksi naik apa? Kalau naik taksi semua orang tahu. Apa maksud naik saksi? Maknanya aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku sedar. Kena terjemah lagu tu. Aku yakin, aku faham, aku iktiraf, aku akur, aku sedar bahawa tidak ada Tuhan yang layak melainkan Allah. Hak tu kena faham betul-betul. Kita ni angkatlah beratus-ratus kali dia kecil ke asyhadu ni, tapi tak masuk dalam hati. Zaman Nabi dia mengajar, sahabat semua faham, masuk dalam hati. Maknanya mereka iktiraf Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Bukan saja disebut. Yang seterusnya, dia kata di sini amma ba', adapun selepas itu fahazihi as'ilatun hamatun. Ini adalah merupakan suatu soalan-soalan yang penting. Tuan-tuan hadirin sekalian, kalau tuan-tuan tengok risalah tu, dia ada soal jawab. Dia soal, dia jawab. Dia soal, pengarang ni jawab. Jawab dengan Quran hadis. Soalan-soalan yang penting fil aqidah, tentang akidah. Lalu dia kata ujibu alaiha, aku jawab soalan-soalan yang penting itu ma'a zikrid dalili. Yang ni yang kita nak, berserta dengan menyebut dalil. Berserta dengan menyebut dalil minal Qur'ani wal hadis, daripada Quran dan hadis. Jadi bab akidah ni tak boleh lari dah, mesti ada dalil Quran dan hadis. Sebab nak mengajak supaya manusia kenal Allah. Bila nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti benda itu disebut dalam Quran. Yang kedua disebut dalam hadis. Tadi saya kemukakan satu soalan kan. Di antara soalan-soalan yang banyak tu saya tanya apa? Antara Allah dengan manusia, dengan makhluk, siapa yang paling kenal diri Allah? Sudah tentu Allah. Bila kita kata Allah Ta'ala paling kenal diri dia, sudah tentu nak memperkenalkan tentang diri dia, mesti disebut dalam Quran. Yang kedua, di sudut manusia, siapa yang paling kenal Allah? Nabi Muhammad SAW. Sebab itu nak membicarakan, nak membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, zat Tuhan, mesti benda tu adalah hadis Nabi. Tak boleh kita buat andaian-andaian, buat reka-reka. Kita nak istihad, pandai-pandai kita. Tak boleh, benda tu dah ada. Liyatma'innal qari. Bawa hati tenang tuan-tuan. Selagi mana nak membicarakan, membahaskan tentang ketuhanan, tak ada dalil, hati tak tenang. Duk ceritalah macam mana ada Tuhan begini-begini, dalil tak ada, hati kita tak tenangnya. Hati kita akan jadi gelisah. Macam mana dia faham macam tu? Orang sebut tentang Tuhan, dalil Quran tak ada. Jadi hati kita yang belajar akidah ni, dia tak akan tenang. Sebab bila ada satu andaian tentang ketuhanan, orang lain pula boleh buat satu andaian lain. Orang yang ketiga buat satu andaian lain pula. Semua orang boleh buat andaian. Kalau benda tu tak disertakan dengan dalil, itu yang bahaya. Untuk supaya hati menjadi tenang ila sihhatil jawabi, kepada benarnya, sahihnya jawapan. Jawapan sahih ni Quran hadis. Selain daripada Quran hadis belum tentu sahih. Tapi dalam kita, sebahagian daripada orang kita, dia duk paksa orang ikut dia. Bukan dia memperkenalkan masyarakat Quran dan hadis. Kita sekarang ni tuan-tuan, contohnya saya sendiri yang mengajak, yang mengajar ataupun kita berceramah, bukan nak ajak tuan-tuan ni ikut saya. Sebab tu kena ikut dalil hadis, Quran dan hadis. Percakapan saya boleh betul, boleh salah. Cakap ni bukan ayat rendah diri, bukan. Memang ayat rendah diri itu penting, tapi bercakap ni bukan kerana rendah diri. Nak cerita itu fakta. Bila saya cakap boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab itu Imam Malik kata, kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlun nabi. Setiap perkataan, setiap pendapat boleh diterima dan boleh ditolak, melainkan perkataan Nabi. Di dalam riwayat yang lain, kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlu sahibi hadzal qabri, melainkan pendapat perkataan penghuni kubur ini. Dia tunjuk ke arah kubur Nabi SAW.
Kalau penghuni kubur ini, maknanya Nabi SAW, dia cakap hak tu betul. Selain daripada Nabi, percakapan, pendapat, pandangan mereka itu tidak terlepas daripada salah dan silap. Li'anna aqidat at-tauhid, kerana akidah tauhid itu asasu, adalah asas, prinsip ataupun dasar sa'adatil insan, kebahagiaan bagi manusia fi dunia wal akhirah. Manusia ni hati dia boleh jadi tenang, tuan-tuan. Kita boleh memperolehi kebahagiaan, ketenangan bila kenal Allah Ta'ala ni dengan dalil. Nak bahagia hidup atas dunia ni tak semestinya harta banyak, duit banyak. Kadang-kadang duit banyak, harta banyak pun tak tenang, tak bahagia. Tetapi kau dapat kenal Allah Ta'ala betul-betul, hati jadi tenang. Apa sahaja yang ditentukan, ditakdirkan kepada kita, kita redha sebab kita kenal Allah Ta'ala. Jadi nak betul-betul kenal ni mesti kena ada dalil tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Quran dan hadis. Kebahagiaan hidup di dunia ni apa dia? Hidup kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada kita mengenal Allah Ta'ala dengan yakin berdasarkan kepada Quran dan sunnah, kita dapat beramal dengan syariat Allah. Wal akhirah, apa kebahagiaan di akhirat? InsyaAllah dikurniakan syurga oleh Allah sebagai suatu balasan nikmat kita berpegang kepada akidah tauhid. Itu maknanya kebahagiaan yang hakiki yang Allah Ta'ala ajar kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, kurnialah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Atas dunia pun nak bahagia. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah merupakan ladang, kebun untuk memperolehi hasilnya di akhirat. Sekarang ni kita duk bertanam ni, duk bercocok tanam, duk berkebun, tapi hasilnya tak boleh dapat sekarang, iaitu ganjaran syurga kena tunggu di akhirat. Itu maknanya kepentingan ilmu tauhid untuk memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Wallahu as'alu an yanfa'a biha al-muslimin. Aku mintalah, aku doalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi manfaat dengan risalah ini dan menjadikan risalah ini khalisatan lillahi ta'ala, semata-mata ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi buatlah apa pun amalan, perbuatan, tetapi tanpa keikhlasan, segala perbuatan dan amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu dulu sebagai mukaddimahnya. Malam ni kita baca mukaddimah je dulu. InsyaAllah sesi-sesi yang berikutnya, siri-siri yang berikutnya, kita masuk kepada tajuk dia. Tajuk yang seterusnya, haqqullahi 'alal ibad, tanggungjawab hamba kepada Allah. Tapi yang pertama tu kita kena faham betul-betul. InsyaAllah segala masalah-masalah yang kita akan pelajari, yang kita akan tempuh selepas ini dapat difahami dengan mudah. Wallahu alam. Sekiranya ada sebarang persoalan, insya-Allah sama-sama kita bincang. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.